Profil tokoh membangun bersama Islam. Akar keladi melilit selasih. Selasih tumbuh di hujung taman. Kalungan budi, junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Itulah bidalan tepat untuk tokoh yang akan dinobatkan sebagai tokoh membangun bersama Islam pada malam ini. Budi ditabur dan pengorbanan beliau akan dikenang selagi hayat di kandung badan. Beliau dilahirkan pada 20 Sya'ban 1349 Hijriah bersamaan 10 Januari 1931 di pinggir bandar Kota Baru, yaitu di kampung Pulau Melaka. Anak kedua dari 9 orang adik-beradik mendapat pendidikan langsung dari bapaknya sendiri yang merupakan tuan guru yang terkenal pada masa tersebut. Awal usianya 9 tahun, beliau telah menimba ilmu di Pondok Tuk Guru Haji Abbas, Besuk Rengganu. Selain turut menjadi penuntut di Pondok Tuk Kenali Kubang Krian, beliau juga pernah berguru dengan seorang ulama hadis yang terkenal di Kelantan pada masa itu, yaitu Maulana Tuk Khurasan. Didorong oleh keinginan untuk menimba ilmu dan pengalaman di tanah orang, beliau menyambung pengajian ke Universiti Deobandi, India pada tahun 1952. Meninggalkan kampung halaman yang dirindui semata-mata untuk menimba ilmu pengetahuan, menjadikan jiwanya cekal dan tabah. Pengalaman di tempat orang pula semakin menguatkan azam dirinya untuk kembali berbakti kepada anak pertiwinya sendiri. Namun, kembara ilmunya masih belum berakhir di India. Beliau meneruskan kafilah ilmunya ke Pakistan dan seterusnya ke Mesir, sehingga mendapat ijazah sarjana daripada Universiti Al-Azhar. Tanpa syak lagi membuktikan dirinya sesungguhnya telah disediakan untuk menjadi seorang tokoh pemimpin pada hari ini, yang beragama berkukuhan, yang iman berteguhan, yang sujud berkekalan, yang amal berpanjangan. Sesama manusia ia berguna, sesama makhluk ianya elok. Di dunia ia bertuah, di akhirat beroleh barakah. Sudah menjadi resmi ulama, jatuh ke laut menjadi pulau, jatuh ke darat menjadi bukit. Bak benih yang baik tumbuh menjulang cahaya. Beliau pulang ke tanah air pada tahun 1962 dan membuka sekolah pengajiannya sendiri, di samping turut berkhidmat sebagai seorang guru di beberapa buah sekolah. Pada tahun 1967, beliau meletakkan jawatan sebagai guru dan bertanding sebagai calon Parti Islam se-Malaysia, PAS, di dalam pilihan raya kecil Kelantan Hilir. Sehingga sekarang, beliau mengekal rekod sebagai seorang tokoh yang tidak pernah kalah di dalam pilihan raya. Pada tahun 1990, ombak perubahan yang melanda Kelantan. Pada masa itulah menyaksikan beliau telah diamanahkan sebagai Menteri Besar Kelantan. Serban dan jubahnya yang menjadi kelaziman pakaian rasminya telah membuka mata masyarakat tentang keupayaan seorang ulama memikul amanah pentadbiran sebagai seorang ketua kerajaan. Alhamdulillah, ranjau berliku dan onak duri sepanjang memegang tampuk pemerintahan telah berjaya beliau harungi satu demi satu, dan sehinggalah hari ini 2 dekad di persada politik membuka mata ramai pihak dan meruntuhkan tembok prejudis yang dibina tinggi oleh sesetengah pihak. Menjunjung budi, menjulang bakti, bapa kepada 10 orang anak,
5 lelaki dan 5 perempuan, yang juga merupakan datuk kepada 52 orang cucu ini, pernah dinobatkan sebagai tokoh dunia Islam yang paling berpengaruh dalam menduduki tangga yang ke-42. Beliau nyata sekali telah mencetuskan banyak perubahan di dalam berbagai aspek. Ideanya ditiru tanpa segan silu, pandangannya dihormati, dan ulasannya sentiasa dicari. Beliau memperkenalkan dasar membangun bersama Islam yang dijadikan paksi kepada setiap gerak kerja yang dilakukan di dalam bidang pentadbiran. Beliau berusaha sedaya mungkin untuk menjadikan pentadbiran keseluruhannya berpijak di atas landasan Islam. Justru, beliau memperkenalkan konsep UMI, yaitu Ubudiyah, Mas'uliyah, dan Itqan. Warga kerja diasuh agar memahami bahwa kerja ialah satu ibadah yang akan diganjari dengan pahala jika dilakukan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bidang ekonomi, beliau merupakan pencetus kepada idea pajak gadai secara Islam dengan kewujudan Ar-Rahnu. Selain turut mengarahkan semua duit kerajaan disimpan di dalam perbankan Islam, langkah ini mencetuskan fenomena pertumbuhan perbankan Islam yang amat ketara. Selain itu, permis-permis judi tidak dibenarkan beroperasi dan arak pula dikawal penjualannya, menunjukkan betapa serius hasrat beliau untuk menolak perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya, 20 tahun Kelantan terus membangun dengan kehadiran pelabur yang merangsangkan. Dari aspek kebajikan, beliau mencetuskan idea cuti 2 hari seminggu kepada kaki tangan awam, cuti bersalin 60 hari. Manakala dari aspek pengisian rohani, warga urus tadbir keseluruhannya diasuh dan ditarbiyah kepada setiap masa oleh tazkirah dan peringatan yang tidak pernah lekang dari bibirnya. Sifat lapang terbuka tangan, hatinya bersih, berbalut iman. Kesalahan orang ia lupakan, kesusahan orang ia rasakan, dendam kesumat ia jauhkan. Hasilnya 2 dekad tanpa rasuah, 2 dekad penuh sejarah, 2 dekad penuh kegemilangan, 2 dekad terus cemerlang, 2 dekad yang pastinya diukir dengan tinta emas di lembaran sejarah. Inilah orangnya, inilah tokohnya, dan inilah pencetusnya. Tokoh membangun bersama Islam pada malam yang cukup bersejarah ini. Yang amat berhormat Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Nik Abdul Aziz bin Nikmat, Menteri Besar Kelantan Darul Ma'arif. Ampun. Majelis pengundian akan dilangsungkan. Ampun Tuanku, Pati mohon untuk mempersilakan Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad bin Yaakob, Timbalan Menteri Besar Kelantan, merangkat pengusi jawatan kuasa induk sambutan. Merafak sembah memohon ampun yang berkenan ke Duli Yang Muhammad Sultan Muhammad kelima berangkat melangsungkan pengundian. Mohon dipersilakan. Adalah dengan ini diisytiharkan bahawa Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Nik Abdul Aziz bin Haji Niman, penerima anugerah tokoh 20 tahun pentadbiran membangun bersama Islam, dan dipersilakan menghadap untuk menjunjung kurniaan. Ampun Tuanku, selanjutnya mohon dipersilakan pemenang pencipta logo sambutan 20 tahun, dipersilakan Encik Wan Ahmad Hanif Wan Muhammad menghadap untuk menjunjung kurniaan.
Dan sebagai ketandaan menjunjung kasih, Pati mohon untuk mempersilakan Yang Maha Hormat Tuan Guru Datuk Bentar Setia Menteri Besar Kelantan menghadap untuk menyembahkan persembahan cendera hati kenang-kenangan kepada Kebah Duli Yang Muhammad Sultan Muhammad kelima. Ampun Tuanku, majelis merapat sembah menjunjung kasih di atas ampun diperkenan Kebah Duli Yang Muhammad Tuanku melangsungkan acara sebentar tadi. Ampun.